صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العلم وإلى مشايخنا المسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسراتنا وقراباتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا إما في الدنيا إما في الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد وصولهم وقرآنهم شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Mana kita berhenti berkosap berapa? Ha? 42. Bermula hampir Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum daripada itu, sekali lagi saya ingin nyatakan di sini bahwasanya Pondok Syatariah ini telah menukar
akaun Facebook dan akaun banknya kepada akaun yang baru. Akaun banknya tidak lagi mengguna akaun Maybank Berkat Hidayah. Jadi sesiapa yang memasukkan sumbangan ke akaun Maybank Berkat Hidayah, bermakna ia bukan menyumbang ke pondok syariah, barangkali kepada individu tertentu. Jadi kita telah menukar kepada akaun Maybank Syatari Ansarullah seperti mana yang terpampang dan tertera di skrin handphone tuan-tuan yang mengikuti pengajian secara online. Dia telah ambil perhatian pada semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah supaya infak tuan-tuan benar-benar sampai kepada pondok, bukan tercicir di tengah jalan. Sekian dimaklumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, bermula hampir Allah Ta'ala dengan hambanya, yaitu dilimpah atas hambanya itu dengan ketiadaan. Dilimpah, jadi dikurniakan. Dilimpah, yani dikurniakan atas hambanya itu dengan berbagai-bagai makrifat di dalam dunia ini, yakni berbagai-bagai pengenalan di dalam dunia ini. Dan dikurniakan akan dia dengan memandang hadratnya, yakni memandang akan kehadiran Allah yang maha mulia dengan ketiadaan kaifiat, yakni dengan ketiadaan cara. Kaifiat yakni cara dan peraturan. Dan hingga di akhirat kelak ini dapat melihat Allah, kehadiran Allah dengan tidak ada kaifiat. Dan antara keduanya, yakni antara dunia dan akhirat itu, dikurniai dengan beberapa maqamat, yakni darjah-darjah kebesaran, pengenalan hati kepada Allah, dan ahwal, yakni kelakuan-kelakuan yang saniyah, yang indah-indah, dan latifah, yakni yang dengan penuh kesenian, yang halus-halus. Baik. Jadi hampir kepada Allah Ta'ala ni bukan dengan makna kita menghampiri seseorang yang jauh jadi dekat. Allah Ta'ala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami itu amat hampir kepada kamu, tetapi kamu tak dapat melihat. Dan lagi firman-Nya, fa inni qaribun, dan sesungguhnya aku ini adalah hampir. Jadi hampir Allah dengan kita itu, hampir Allah dengan hamba-hambanya itu bukan macam hampirnya makhluk dengan makhluk. Hampir kita dengan makhluk dengan makna dekat. Macam hampirnya nyamuk dengan badan, tak berpisah dia, hampir.
Macam hampirnya jasad dengan roh. Itu hampir dengan makna dekat. Tapi hampirnya Allah Ta'ala dengan makhluk, hampir itu dengan makna Allah Ta'ala melimpahi rahmatnya. Hampir Allah dengan makhluk itu dengan makna Allah melimpahi rahmatnya. Apa dia rahmat? Rahmat ini ialah nikmat-nikmat yang terpilih yang Allah Ta'ala kurniakan dengan penuh kasih sayang kepada hamba-hambanya yang terpilih. Itu maksud kata rahmat. Rahmat lawannya istidraj. Apa dia istidraj? Istidraj ni ialah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada hamba-hambanya dengan kemurkaannya. Allah bagi nikmat tapi dengan murka. Kamu senang di dunia tapi kamu dapat balasan azab di akhirat. Kamu senang di dunia, kaya di dunia, mewah di dunia, tapi di akhirat kamu dapat azab yang amat pedih. Kalau kamu mati tidak bertaubat kepada Allah. Jadi janganlah kita ni degil sangat melawan hukum Allah, seolah-olah kita dengan Allah, kita tu lagi besar. Janganlah kita ni degil sangat nak lawan perintah Allah, seolah-olah kita tu raja kepada Allah. Jangan begitu. Sadarilah kita ni hamba Allah, yang bila-bila masa jua kita ni akan mati. Cumanya saatnya kita tak tahu. Kita nak kereta. Kereta tu baru kita beli. Kita sangka kereta baru tak rosak. Kereta lama kita pakai dah lama dah. 20 tahun dah umpamanya. Kejap rosak, ni repair. Kejap rosak, ni repair. Sedar tak sedar dah 20 tahun kita pakai, kita masih duduk dalam kereta. Satu hari kita kata apa? Kita tukar kereta Apa masalah? Apa masalah? Kejap rosak tukar itu, kejap rosak tukar ni. Kali tukar 3-4 ratus, 4-5 ratus, 2-3 ribu. Tapi dia pakai agak ni. Boleh pakai. Cuma dia rosak. Belilah kereta baru. Namanya MyWi. Namanya MyWi, bukan MyX. MyWi namanya. Belilah harga berapa ribu ni MyWi? Ada 500 ribu. Tak apa. Berapa ribu? 60 ribu lebih. Kita salesman tahu lah kan. Tengok headline. 60 ribu lebih dia kata. Itu tayar 19. Rim 19. Kalau bukan 16. Beli hari ni. Besok ajak bini makan dengan anak-anak. Sampailah satu tempat. Terbang. Apa? Langgar lori balap. Cedera parah semuanya. Kereta total loss. Begitulah kita ni. Kita ingatkan kereta baru tak rosak. Rupanya total loss pun.
Itu namanya apa? Nyawa kita ni jangan ada buat main. Kita rasa, oh tengok IC muda lagi, I'm still young. Dia rasa dia tu akan jadi sehat forever and ever. Still evergreen. Dia rasa lagu tu. Padahal dia sakit dah. Jangan dia rasa muda lah. Jangan dia rasa kita kuat lagi lah. Patutnya kita kena sadarlah. Macam kereta MyWi tadi lah. Baru beli keluar kemarin, hari ni dah tertelur. Kereta buruk tadi kita pakai, dah 20 tahun, masih boleh pakai walaupun dekat rosak. Jadi kalau akibat. Gagak faham tak tamsilan tu? Ya? Jadi kita ni jangan duk rasa kita ni masih muda, tak apa. Ataupun memang kita tak percaya kepada akhirat. Orang tak beramal ibadah ni ada banyak jenis. Yang pertama dia sangka dia masih muda, maka dia kata nanti tua pun tobatlah. Dan di mana dia tak tahu ajalnya barangkali macam MyWi tadi. Yang kedua, orang yang memang tak percaya akhirat. Dia nama Islam, tapi dia tak percaya. Ini kafir terus. Yang ketiga, dia percaya, tapi dia cabar Allah. Cabar macam mana? Dah sapi dah mati so jadi apa jadi ya. Tu dia cabar Allah. Jadi jangan jadi antara salah satu dari tiga-tiga ini. Jangan jadi salah satu di antara tiga-tiga ini. Ini bermakna tak ada akal. Ni namanya manusia tak ada akal. Inilah namanya hayawan nafiqah. Binatang yang boleh bercakap. Ni ada binatang tu boleh cakap. Ini bukan saya kata apa ilah Sakandari dalam kitab tajuk urus dia kata. Ini binatang boleh cakap. Camel can speaking. Pasal apa? Pasal dia tak nak guna akal dia. Bukan tak pernah mengaji, selalu pergi mengaji. Bukan tak pernah belajar, selalu mak ayah beritahu. Selalu orang alim beritahu. Selalu orang ustaz-ustaz beritahu. Handphone ada kat tangan, tak mau buka ceramah. Buka last week, dia tu je. Inilah jadi buta mata hati. Tak nampak jalan akhirat. Nampak jalan akal dia. Bukan akal, nafsu dia. Akal tak macam tu. Tu bukan akal, tu nafsu. Tu bukan akal, tu namanya nafsu. Macam iblis. Iblis bukan ada akal, dia ada nafsu. Macam syaitan. Syaitan dia bukan ada akal, dia ada nafsu. Binatang ada akal. Syaitan tak ada akal, dia ada nafsu. Itulah kita lagu itulah kalau kita tak mau mencari jalan akhirat. Tak nak menghampirkan diri kepada Allah. Tak nak cari rahmat Allah. Ya, carilah rahmat Allah. Jangan ketegak sangat. Jangan degil sangat. Suatu hari kita akan menyesal. Ingatlah hari penyesalan yang tak akan padam-padam. Ingatlah hari penyesalan yang tak akan padam-padam. Bila kita masuk ke alam barzakh. Di dunia ni menyesal mungkin saya, lepas tu jadi balik. Di dunia ni menyesal sekejap je, lepas tu jadi balik. Untunglah kalau dia mati dalam keadaan penyesalan yang Allah Ta'ala terima taubatnya. Kerana dia masih hidup. Tapi kalau menyesal setelah kembali kepada Allah, masa tu baru nak menjerit, kembalikanlah aku ya Allah ke muka bumi.
Aku nak sujud kepadamu walaupun sekali. Dia menjeritlah macam tu. Apa lah? Ayat-ayat dia tak payah kita baca, selalu kita baca. Kan? Selalu kita baca ayat-ayat Quran yang menyatakan tentang sesalan orang-orang yang sudah mati ni. Kita bila lagi nak jadi orang yang menyesal dengan sebenar-benar menyesal, lalu kita jadi orang yang tunduk dan patuh pada Allah. Sebab mati itu macam maiwi tadi. Bukan macam masjid buruk. Masjid tu buruk-buruk duduk boleh pakai agak. Walaupun dia masuk pakai gigit. Tapi dia pun menunggu mati juga. Dah tua. Tapi tak sangka yang baru ni mati ke? Punya laju 220 km sejam punya jalan. Mati juga ke? Lagi awal. Ini kata nyawa tak ada ditulis di IC. Yang tulis kat IC tu terlahir. Talih mati dia tak boleh. Jangan mempermain-mainkan dan mempermudahkan nyawa. Jangan mempermain dan mempermudahkan ajal. Kita tak tahu bila. Kalau tahu tak apa. Kalau tahu tak apa. Ini masalah kita tak tahu. Kita buat satu dosa yang menyebabkan amalan kita tak diterima Allah. Ini yang paling bahaya. Kita buat satu dosa yang menyebabkan amalan kita tak diterima oleh Allah. Ini satu berat. Satu benda yang amat berat. Apa dosa yang menyebabkan Tuhan tak terima segala amalan? Sekurang-kurangnya ada 10 perkara. Disebutkan dalam kitab Muhimmah. Dosa ni kalau kita buat, Tuhan tak terima seluruh amalan. Banyak. Antara ni apa dia? Yang pertama, mengekalkan dosa besar tanpa bertaubat. Dosa besar ni ada 70. Dosa paling besar ada 70. Dosa ni banyak. Dalam kitab Zawajir, karangan Ibnu Hajar, dia kata dosa ni ada lebih 400 jenis. 70 daripadanya adalah dosa besar. Kita mengekalkan dosa besar tak taubat-taubat, itu tanda amalan-amalan kita Tuhan tak terima. Apa dosa besar? Meninggalkan solat, meringankan solat. Yang kedua, jahil dan tidak mahu menghilangkan kejahilan. Yang ketiga, memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim yang paling besar ialah derhaka kepada kedua ibu bapa. Putuskan hubungan dengan ibu bapa. Jangan ada putus hubungan dengan ibu bapa kita. Jangan menyakitkan hati mereka. Amalan kita kupang tak pakai. Walaupun kau seorang dermawan, walaupun kau seorang yang istiqamah sembahyang malam, cuba tengok kisah Al-Qamah. Cuba tengok kisah Juraij. Nampak? Sampai mati, nak mati tak boleh nak bersyahadah. Rasanya tu dia menyakitkan hati ibunya. Jadi jangan sampai kita dicop oleh Allah anak durhaka. Mak ayah dia tak sebut anak durhaka. Dia tak mau sebut pun sebab dia sayang anak. Tapi kalau Allah yang cop macam mana? Allah yang bubuh autoriti tu. Mak bapak tak mau, ya Allah aku kasih anak aku, ya Allah. Jangan kau seksa dia. Tapi kalau Allah sendiri yang letak autoriti tu, macam Nabi Nuh dia panggil anak dia. Wahai anakku, naiklah ke atas bahtera ini.
Nanti kau akan mati tenggelam. Anak dia kata apa? Tak apa ya. Aku boleh berenang. Degi pada ayah tadi. Ayah dia kata apa? Naiklah anakku. Kau nak berenang ke mana? Kalau berenang sampai ke pucuk pokok, aku akan berenang sampai ke puncak bukit. Ui, cabar bapak dia. Bapak ni Nabi. Lagi Rasul. Nabi Ibrahim. Bukan Toki Pak Ibrahim Karyo. Ni yang Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, nanti air itu akan tenggelamkan bukit. Tak apa, wahai ayahku. Don't worry, never mind. Tenggelam bukit, aku berenang sampai ke puncak gunung. Lawan. Duduk tengah anyuk tu, boleh tertegang lagi. Akhirnya, air tenggelamkan gunung. Dengan dia tenggelam mampu kapi. Apa nama anak Nabi Ibrahim yang mati kapi? Kan'an. Pergi tengok. Tapi bukan anak kandung tu, anak tiri. Anak tiri dia. Anak kandung dia ada 3 orang, semua dah beriman belaka. Kan? Daripada 3 orang anak Nabi Ibrahim tu lahirnya generasi manusia yang berbilang-bilang kaum di dunia. Hari tu kita dah cerita dah. Jadi jangan degilah cakap ayah kita, cakap mak kita, cakap orang tua kita. Tak faham tu parents kita. Kalau orang ni mak bapak dia tak faham apa dia. Mana kena cakap Jerman pun dia nak faham. Parents. Macam hari ni kan. Dia mengaji, dia pandai sangat. Baik. Jangan menyakitkan hati mereka, tenggurih hati mereka. Ya. Mereka menggurihkan hati anak-anak barangkali kerana mereka nak mengajar anak. Ya, anak menggurihkan hati ayah ni apa? Aku nak mengajar ayah apa? Anak-anak mak ayah kita menggurihkan hati kita tu barangkali mereka nak mengajar kita. Mungkin kerana mereka tu kasar caranya. Sebab nak bagi kita jalan tu. Tapi kalau kita anak ni menggurihkan hati mak ayah tu nak mengajar kan apa? Nak derhaka sebenarnya. Tahu anak derhaka. Macam tadi tidak bau syurga. Ada 3 dosa yang menghampirkan azab Allah. Yang pertama syirik. Yang kedua zina. Yang ketiga derhaka kedua ibu bapa. Derhaka ni macam mana? Quran kata wala takul lahuma uffin. Jangan kamu berkata kepada keduanya dengan kata pak kita suruh buat tak hati. Ya tu. Alim macam mana sekalipun derhaka. Allah yang cak, bukan mak ayah cak. Mak ayah tak maulah kata nak derhaka, tak mau. Tapi di sisi Allah dah sudah jadi derhaka. Amalan Tuhan tak terima, sembahyang Tuhan tak terima, puasa Tuhan tak terima, baca Quran Tuhan tak terima, sedekah Tuhan tak terima, semua Tuhan tak terima lah. Senang cerita Kenapa? Tak hati sangat. Banyak dah tutup guru sebut. Kan? Tapi kita buat tenda. Akhir zaman ni banyaknya anak derhaka yang sebut dalam hadis. Jangan kita ni salah seorang di antaranya. Faham? Jangan kita salah seorang di antaranya. Walaupun kau alim macam mana pun. Cuba tengok kisah Juraij. Seorang ulama besar. Ya. Dia bukan derhaka mak dia. Dia cuma dia terlambat nak jawab salam mak dia pasal dia nak ulus sembahyang sunat. Habis dulu. Mak dia mai rumah dia, mak dia bagi salam. Dia tak nak jawab pasal apa? Dengan niat nak habiskan dulu sembahyang sunat dia. Tak ada dia nak habis sembahyang sunat, dia dengar mak dia doa, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah anak aku ada dalam rumah ni, dia tak nak jawab salam aku, jangan kau matikan dia ya Allah sebelum kau
fitnahkan dia dengan seorang wanita. Sungguh dia kena tuhmah dengan perempuan. Tuhmah perempuan tu pergi berzina dengan orang lain sampai terbit anak. Perempuan tu tuhmah kata Jurayj yang menyebabkan dia mengandung dan beranak. Tapi oleh kerana dia bertaubat. Taubat apa? Bukan taubat berzina, taubat tadi ni. Dia bukan derhaka. Saya kata menyakitkan hati mak dia apa, dia cuma nak menyelesaikan sembahyang sunat dulu. Tapi salah juga. Pasal apa? Kalau sembahyang sunat itu hukumnya sunat, mak panggil menyahut hukumnya wajib. Bila bertemu sunat dengan wajib, tinggalkan yang sunat, buat yang wajib. Walaupun tengah sembahyang sunat, ya berhenti sembahyang sunat tu. Jawab ya mak. Jangan kau kalau nak baca Quran, jangan kau kalau nak sembahyang sunat, melainkan sembahyang fardu. Sembahyang fardu mak panggil, tak apa. Teruskan. Pasal apa? Allah dengan mak mana lebih utama? Allah dulu. Tapi kalau Allah tu yang sunat bukan yang wajib, macam sembahyang sunat, maka jawab mak panggil itu jadi fardu, wajib. Tinggal sembahyang sunat tu, tinggal baca Quran tu, tinggal matlaah kitab tu, pergi menyaut tu, saut mak panggil tu. Ni konon-konon nak jadi wali, zikirlah sampai mak panggil pun tak nak jawab siapa nak jadi wali. Itu bukan nak jadi wali, itu nak jadi kuali. Baik. Jaga. Jangan sampai mak ayah kita terguris sebab kita solat Tuhan tak terima. Cuba tengok kisah Al-Laqamah. Ini cerita zaman Nabi. Ya. Walaupun ada kata cerita Al-Laqamah ni tidak sahih. Ya. Tapi sebagai pengajaran, jangan sampai kita derhaka mak ayah kita, dengar je lah. Dengar je lah. Ada kebaikannya. Mana tokok sungguh. Kurang-kurang kita tahu. Sebab sayang bini lebih, mak terasa hati, masa nak mati, tak boleh nak bersyahadah. Lidah jadi keras. Nampak tak? Sagi kalau kata tu cerita tu tak sahih, kok jadi kat kita lagi macam mana? Jadi adakah cerita tu tak sahih, maka kita pun boleh buat lagu tu kat mak ayah. Boleh tak? Jadi jaga-jaga, jangan ketegak dengan degil. Kita tak tahu ajal kita bila. Ni nak tunjuk angkat kepala, ya, seolah-olah Tuhan tu lebih kecil pada hang. Dengan kita nak tunjukkan kepala, ingat Tuhan tu maha besar. Tuhan maha berkuasa. Dia ambil nyawa dalam keadaan hang jadi nak dahaka, apa jadi? Tak. Cerita tenggang ni hafal macam hafal tehah lah. Siapa tak tahu cerita tenggang kan? Tenggang kuno, tenggang moden. Semua orang tahu. Cerita tenggang tu betul-betul dongeng. Tu pun duduk cerita. Hang tak kata pula dongeng. Mari Al-Laqamah kata, tu cerita doa. Jawabannya tidak soal. Mari Jurayj pula, itu salafus soleh bukan zaman sahabat. Mari tenggang percaya pula. Tak apalah. Pun tak mau juga ambil iktibar. Apa nak jadi dia? Ada akal kan? Tak ada akal. Gunakan akal. Baik, jangan sampai kita menyesal. So mak kita mati, ayah kita mati, kita buat kerja semua tak jadi. Pergi jumpalah Tok Bomo kata, dulu ni ada tak masa mak ayah hidup yang menyakitkan hati mereka? Tok Bomo pun buka kitab. Tunjuk aja. Ni. Tafsir surah Al-Baqarah. Baca tengok.
Macam tengok, aku tak nak ubat, melainkan Allah Ta'ala lah yang aku dosa. Tak bohong. Tak bohong pun tak bohong betul ulama. Kata bohong mau, dia cerita lain. Ni orang sihir ni. Itu tak bohong mau. Kalau tak bohong ya syariah, ya dia suruh kita taubat dari segala dosa. Macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah perawat Islam antara yang terawal. Ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu antara perawat Islam yang terawal. Apa yang dia ubat? Dia ubat orang suruh taubat. Taubat ni ubat segala penyakit. Taubat ni ubat segala penyakit. Kalau sakit tak baik pun, kurang-kurangnya sakit hatimu yang mazmumah tu baik. Sakit jasad tak baik, sakit mazmumah baik. Dia sakit mazmumah baik, sakit jasad tak terasa sakit. Mudah-mudahan. Dalilnya apa? Dalilnya zaman Nabi dulu, ada seorang sahabat. Dia terluka dalam perang. Betih dia kena anak panah. Orang nak cabut, dia kata jangan, aku sakit. Biarlah. Habis macam mana? Tak apa, biar aku sakit-sakit lah. Tiba-tiba masuk waktu solat, orang pun bersih-bersihkan. Balut-balut luka, dia ambil sembahyang. Ya, sembahyang. Lepas sembahyang, dia pegang anak panah, tak ada. Dia tanya sahabat dia, mana anak panah kat kaki guru ni? Sebab dia senyum. Kami cabut masa kau solat. Faham tak maksud dia? Orang yang penuh tumpuan hati dengan Allah, yang hatinya bersih daripada mazmumah, ya, bersih hatinya daripada mazmumah, menyebabkan sakit jasad tak terasa sakit. Itulah bukti dia. Kita ni pasal hati kita tu sakit, tak sakit pun rasa sakit. Baik, habis. Kita sambung tadi. Bermula makam yang ke-6 ni asyukru. Bermula hal yang hasil daripadanya, yang daripada syukur itu. Al-haya'u. Al-haya'u bukan maknanya hidup. Al-haya'u artinya malu. Al-haya'u ni ada dua makna. Hidup pun dia, malu pun dia. Orang tak ada malu, orang yang dah mati. Orang hidup dia malu. Maka malu tu namanya haya' juga. Orang mati, ya, dia mati, dalam keadaan dia telanjang. Tiba-tiba orang datang. Adakah dia pergi bangun pakai spanduk? Dah lah. Dia tak boleh buat apa. Jasad dia tak malu, yang malu roh dia. Malu juga. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah ni, daripada syukur tu datanglah rasa al-haya, rasa malu. Malu apa? Malu ia kepada Allah dengan sebab zahir di dalam hatinya kebesaran Allah Ta'ala dan haibahnya. Kalau tidak dengan kurniaanmu, ya Allah, aku tak ada lah makan hari ni. Kalau tidak dengan kurniaanmu, ya Allah, aku tak ada lah makan pakai dan tempat tinggal. Dan seterusnya. Maka dia rasa berterima kasih dengan Allah Ta'ala. Dan rasa baiknya Allah. Hebatnya Allah. Di situ dia rasa malu dengan Allah. Itu kata al-haya'u, malu. Daripada syukur tu timbul malu. Contohnya macam kita ada jiran. Sebelah rumah kita ada jiran yang baik. Hari-hari bagi makan. Hari-hari.
Tak pernah tak bagi. Hari-hari bagi. Hari-hari dia bagi. Pagi dia bagi roti canai. Tengah hari dia bagi kari kepala kambing. Petang dia bagi berat capati. Dia masak apa dia bagi dia. Dia masak apa dia bagi dia. Sehari 3 kali. Sampai kita tak payah masak. Yang kita ni pula tak payah bagi apa ke dia. Pasal apa? Pasal kita kelepu. Yang dia ni hari-hari bagi. Hari-hari bagi, hari-hari bagi. Lama-lama kita rasa malu lah kan dia. Malu lah. Kalau tak rasa malu, memang tak ada kemaluan. Kencing kau mana, tak tahu. Malu kita kalau orang tu baik sangat kita malu. Ya. Hari-hari bagi, tak minta pun bagi. Malu dia. Kita bukan nak ambil kesempatan, kita rasa malu pada dia. Pasal apa? Pasal kita ada iman. Kalau kata ada iman, dia ambil kesempatan. Orang yang tak ada iman ya, ataupun lemah iman, dia akan ambil kesempatan di atas kebaikan orang. Tapi kalau orang tu ada iman, dia malu dengan kebaikan orang. Kalau dia bagi dia, kalau boleh, dia nak balas balik dengan lebih daripada itu. Itu tanda orang tu ada iman, sempurna iman. Al-haya'u minal iman, kata Nabi. Malu itu separuh daripada iman. Baik. Maka punca malu itu ialah bersyukur. Bila dia banyak syukur, dia bagi malu, dia jadilah tidak lagi bakhil. Sehari kalau tak bersedekah, ya, tak senang duduk dia. Dia kena bersedekah, tak senang duduk dia. Kalau orang minta hutang dia rasa seronok. Itu tanda dia dalam hatinya ada iman. Dan bila orang nak bayar hutang dia menghalalkan. Itu bermakna sempurna iman. Kalau kamu jumpa orang macam tu, kata ulama sufi, tanda-tanda dia itu habibullah. Tanda-tanda dia itu habibullah. Itu kata ulama, bukan kata saya. Jadi kita kena jadilah orang berlaku tu. Belajar-belajar lah. Jumpa tabur masjid jangan lari. Bubuk je lah. Jumpa tabur masjid lari. Jumpa tabur surau lari. Dapat tengok. Hitam lari pelik. Tak nampak. Hari-hari lah. Allah Ta'ala bukannya suruh banyak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baca balik. Sejak dengan dengung-dengung semua tadi. Mak adik di sukun tu, dalam harkat. Tengok tabung, cabut lari 6 langkah ke belakang. Lupa mak adik di sukun 6 harkat tu. Tak salah. Itulah dia. Kelemahan iman. Rasa kedeku. Nabi kata, la yadkhulul jannah man bakhil. Tak masuk syurga orang yang bakhil. Siapa yang bakhil tak masuk syurga. Mana kata dia tu lambat masuk syurga. Nak cepat masuk syurga, keraplah berinfak fi sabilillah. Jumpa tabung, jangan kedekut, bubuh ya, walaupun 10 sen. Bukanlah suruh banyak-banyak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian daripada harta kamu. Bukan semua harta kamu. Harta tu pun Allah yang beri. Kamu nak kena kubur siapa? Kita pinjam kereta kawan. Apa dia? Lamborghini. Balik Kelantan. Raya. Orang tanya, mahal kereta ni? Oi, mahal. Bila kau beli? Baru sebulan. Dah sewa mari. Tiba-tiba orang tahu kau sewa. Mali. Caprah tu. Betul tak? Perlu tak? Tu apa betul-betul sewa, bukan dari punya amanah mampu. Tiba-tiba, hak dia sungguh. Orang tabik spring pada dia. Duduk nilai spring, tak balik-balik.
Kita sampai ni Alice Spring. Tak sampai. Nasib baik tak sampai. Tidak tahu rumah sewa saya. Semua ada pokok batu. Oh. Itulah dia ya. Dia suruh bersyukur. Bersyukur ni apa? Apa maksud syukur? Syukur ni ada dua jenis. Yang pertama syukur lughawi. Yang kedua syukur istilahi. Apa dia syukur lughawi? Iaitu syukur dengan lidah. Apa dia? Mengucap alhamdulillah tak kala menerima nikmat. Itu namanya syukur lughawi. Lam ghi wawiya. Lughawi. Yang kedua syukur istilahi. Apa dia syukur istilahi? Iaitu orang yang bersyukur dengan 3 perkara. Orang yang bersyukur dengan 3 perkara. Yang pertama dengan lidah. Yang kedua dengan kelakuan. Yang ketiga dengan hati. Bil lisani, bil af'ali, bil qalbi. Dengan lidah, dengan kelakuan dan dengan hati. Macam dengan lidah, dia tak cakap melainkan yang hak. Macam mana dengan af'al, dengan kelakuan, dia tak berbuat sesuatu perbuatan melainkan perbuatan tu perbuatan yang diredai oleh Allah. Macam mana dengan hati? Hatinya tidak lalai daripada mengingati Allah. Maka orang yang ada 3-3 ni, dia itu orang yang sempurna bersyukur kepada Allah. Sebenarnya orang bersyukur, itulah dia. Bersyukur istilahi tadi. Kita ni dengan lidah pun tak apa nak ada. Dia makan. Oh, masak tak benda. Masin. Bunyi. Padahal dia makan kenduri, orang dia makan peri. Nak makan lah. Tak nak makan diam. Betul. Kita hina makan tu. Kita peleceh makan. Bermakna kita komplain Tuhan. Hari ni itulah rezeki Allah Ta'ala bagi kita. Iaitu kau pergi makan kenduri, gulainya masin. Kau pergi maki kita kritik makanan tu. Bermakna kita kritik nikmat Tuhan. Tu namanya kufur nikmat. Bukan syukur nikmat sepatutnya yang kita kena ada. Makan apa-apa alhamdulillah. Bayangkan orang Palestin. Bayangkan orang Palestin macam mana berebut nak makan. Kita makan garam terlebih. Baguslah. Cepat sikit darah tu tinggi. Kan bagus. Ini manis sangat. Oh, manis. Tak apa, baguslah. Ya, kencing tu jadi. Manis sikit. Kan bagus tu. Orang sehat cari gula. Tunggu kedai. Daripada pukul 5 pagi sungguh toki buka nak beli gula kilo. Sanggup beli gula mahal. Kita ada dah bagi manis lagi kan bagus tu. Syukur. Baiknya habis. Bermula makam yang ketujuh al-khauf. Apa dia al-khauf? Al-khauf maknanya takut azab Allah. Kita kata al-khauf. Takut kepada Allah ni ada dua. Satu al-khauf, satu al-khasyah. Al-khauf takut azab Allah. Al-khasyah takut murka Allah. Mana lebih tinggi? Al-khasyah lebih tinggi pada al-khauf. Al-khauf tu darjah orang awam yang soleh. Jadi al-khasyah ni dia semata-mata takut pada Allah, bukan lagi takut pada azab Allah. Orang khawas.
Ya, orang awam dia al-khawf. Orang khawas dia al-khasyah. Orang khawasul khawas dia mahabbah Allah. Jadi al-khawf ni permulaan nak jadi orang mahabbah. Kalau tak ada tak ada al-khawf, tak bertemu lah nak jadi mahabbah. Takut azab pun dah ada, nak jadi apa jadi, nak mati apa mati dah, neraka pun neraka lah. Itu memang dia menempah. Cakap lagu tu terkadang dosa besar, terkadangnya murtad. Cakap macam tu terkadangnya dosa besar, terkadangnya murtad. Murtad sebab apa? Sebab dia memperlekehkan amaran Tuhan. Meremehkan amaran Tuhan jadi murtad. Jaga. Dia percaya tapi dia memperlekehkan. Jadi murtad. Jangan kata walaupun kita tengah buat dosa, kita kena rasa, ya Allah, jauhilah aku daripada neraka, ya Allah, aku tak boleh nak tinggal dah dosa ni. Apa dia? Jenis tau. Tengah-tengah duk minum, ya Allah, pasal aku nak tinggal dosa ni, ya Allah, tak tahan aku. Ulat, bagilah aku hidayah taufik agar aku dapat tinggal dosa-dosa ni. Apa dia? Jenis tau pun kelekeh naladi. Tu. Nak tinggal tak boleh lah. Tapi hati rasa nak tinggal kuat. Cuma desakan nafsu tak ada. Jadi dalam masa yang sama dia minta dengan Tuhan, bagilah aku hidayah dapat aku tinggal, ya Allah. Itu namanya orang yang tak putus asa dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan yang di akhir-akhir ayat. Jadi orang yang taibun, orang yang bertaubat. Jangan kata nak jadi apa pun jadilah, bukan senang nak dapat apa. Habis dengan botol-botol dia telan. Kan macam tu. Jangan macam tu. Kita tak boleh tinggal dosa, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jadi murtad. Ya. Kita tak boleh tinggal dosa, kita minta doa, minta tolong Allah. Ya Allah, aku nak tinggal tak boleh, ya Allah, susahnya. Bagi aku hidayah taufik, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Aku nak jadi baik, aku tak mampu. Ya. Aku nak jadi baik, ya Allah, tapi aku tak mampu. Aku jahat, aku hina. Selalu menghina-hina diri, selalu minta tolong Allah. Mudah-mudahan satu hari Allah Ta'ala lorongkan jalan. Ataupun sekurang-kurangnya lepas kita taubat tu kita mati. Mati sebagai orang yang bertaubat. Jangan putus asa dengan Allah Ta'ala. Ya. Yang kita hikam, Syekh Fa'ilah kata apa? Jangan jemu mengharapkan rahmat ilahi. Jangan jemu berdoa kepada Allah dengan mengharapkan rahmatnya. Walaupun sudah berulang kali kita bertaubat, kita mengulangi dosa. Kita bertaubat, kita mengulangi dosa. Jangan putus asa. Teruskan, mudah-mudahan taubat kita yang terakhir, lepas tu kita mati. Mati sebagai orang yang bertaubat. Bermakna Allah pilih kita jadi orang baik-baik. Walaupun berjuta dosa kita, tapi dengan sekali taubat lepas tu kita mati, itu bermakna Allah sayang kita. Kita kena berbaik sangka Allah sayang kita. Jangan kata Allah Ta'ala tak suka aku. Jangan. Orang tak apa, dia tak suka aku. Tak apa orang. Tuhan jangan. Kita wajib bersangka baik Allah sayang kita. Dan sunat kita kata kat kawan kita, Allah sayang kita. Ya. Allah sayang Tuhan. Allah sayang Tuhan. Allah bila dia sayang hamba ni, dia bagi ujian. Tuhan ni sakit, mana Tuhan sayang Tuhan. Jangan kita hentam dia, apalah dosa kau ni. Kurang ngajar punya bahasa. Itu jangan kata lagu tu berdosa kita. Kita tu berdosa.
Dia belajar kat TV. TV kata, ayah pun jatuh apa dosa kau ni. Sampai begini hujan susah hidup kau. Belajar kat TV. Belajar lagi kat TV. Tengok TV lagi. Buat apa? Orang suruh mengaji, pergi tengok TV. Kan TV tu dia mengajar ilmu pelik-pelik. Tak cerita apa tu lama tu. Jangan kata lagu tu biadab dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab tasawuf, tak tafsir pun ada. Bila Allah Ta'ala sayang seseorang, Allah Ta'ala akan timpakan musibah demi musibah. Betul tak? Surah apa? Baca Al-Quran. Barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi baik, percaya ditimpakan musibah demi musibah. Itu tanda Tuhan sayang dia. Kita ni bodoh bangang, apalah dusun kau ni, lalu kena balik. Masya Allah. Itu namanya bodoh. Bodoh bersembang dengan bersembang. Ya, kau melawan kaedah agama. Ya. Kita tengok Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai kepayahan, kesusahan. Sedangkan dia Nabi, dia Rasul, kalau dia minta nak apa tu habis. Tapi kenapa dia menempuh kesusahan? Nabi pernah 2 bulan tak ada apa nak makan di rumah. Sadatina Zainab, isteri Nabi, dia kata apa? Kami ikat perut 2 bulan. Tahan lapar. 2 bulan dapur kami tak berasa masa kami mula hijrah ke Madinah. Sedangkan Nabi kerja nak minta makan, dia boleh panggil. Satu ketika seorang sahabat Nabi dia baru kahwin. Dikabarkan Nabi, ya Rasulullah, saya baru kahwin. Tak ada apa nak makan kat rumah, ya Rasulullah. Susah kami hidup. Nabi kata, kau ada tak beg kat rumah? Beg. Beg tu beg. Ada, ya Rasulullah, pergi ambil. Dia balik ambil. Balik ambil beg. Berikan Rasulullah. Ya Rasulullah, ni begnya Rasulullah. Kalau buka beg, Rasulullah ru'yah ke beg. Tu tak boleh. Dia kata, kamu balik lah. Kamu rasa nak makan, kamu buka beg. Dia pun seronok. Nabi kata, dia sampai rumah jumpa bini dia. Dia kata, alamak. Apa lah bang, lama lah kita berhari dah kita ni ada puasa. Tak makan. Nabi kata, kalau lapar buka beg. Buka. Dia buka. Buka, terkejut. Tak pun ada tengok makanan yang sedap macam tu selama hidup dia. Maka dia makan lah, kenyang sampai kenyang. Lapar dia buka beg makan. Saya kerja. Sampai lama-lama dia pula takut. Bila makan ni mudah sangat. Bukan yang bertakwa pada Allah ni rezeki banyak sangat pun dia takut. Orang yang ada takwa Allah, rezeki banyak sangat pun dia takut istidrak. Kita kalau banyak lagi syok, boleh enjoy. Boleh beli Ferrari, Lamborghini, Lambo itu, Lambo ini, Lambo itu, macam-macam boleh beli kan. Tapi orang bertakwa tidak beza kita. Ya, lagi dia tak mau, lagi benda tu duduk main. Lagi benda dia tak main, lagi benda tu dia tak mau, lagi duduk main. Macam kata Syekh Abdul Qadir Jailani, semakin aku lari daripada dunia, semakin dunia mengejar aku. Kita duk kejar dunia. Dunia tu lari daripada kita. Itu tak cukup-cukup dengan apa yang ada. Itu kita. Betul tak kawan? Kejar dunia. Kejar lagi kejar lagi tak cukup kan? Naik gaji 40% dia naik. Naik 800%. Syok kan? Itulah dia kita orang-orang ni, itulah keadaan kita. Tak ada namanya bersyukur. Orang bersyukur ni tak ada apa nak makan pun dia bersyukur. Pasal apa? Dia tahu
Barang siapa dikehendaki oleh Allah jadi baik, nescaya Allah Ta'ala timpakan musibah demi musibah. Itu duduk dalam memori dia. Itu duduk dalam sipir kehidupan dia. Maka dia tak takut nak minta jadi miskin. Jadi kata ulama tasawuf, barang siapa nak jadi zuhud, selepas khauf zuhud. Kan? Lepas khauf zuhud, lepas zuhud sabar, lepas sabar syukur. Siapa nak jadi zuhud yang susah tu, maka jangan takut. Ajari lidahmu dan hatimu, mohon jadi miskin yang baik. Allahumma rzuqni miskinan tayyibah. Mari pula dah orang pandai Arab. Dia kata hadis tu betul ke hadis? Hadis tu sahih ke? Adakah Nabi doa lagu tu? Banyak tu cara dia. Tunjuk kitab kat dia, dia pun bukan ustaz, bukan nak terima. Pasal apa? Yang dia tahu kita ni hidup mesti jadi kaya. Pasal apa? Sebab dia ngaji lagu tu. Dia ngaji dulu, cikgu dia ajar, kita hidup mestilah. Duit banyak, harta banyak, emas banyak, rumah banyak, bini banyak. Cikgu dia ajar dulu. Jadi ilmu ni kena tengok tempat ngaji ke. Yang ngaji mana? Begitulah corak kita. Macam kuih lah. Macam mana acuan kuih bahulu tu. Kalau ikan, jadi ikan lah. Kalau katak, jadi katak. Betul tak? Kalau ulau. Begitulah sekolah ni pun, tengok sekolah ni. Sekolah ajar jadi hubung dunia. Walaupun alim jadi hubung dunia je. Sekolah mengaji pekah, tak mengaji. Pekah je. Lepas tu dia rasa diri tu pandai. Dia rasa diri tu ahli. Orang semua bawah pada dia. Dia tak tahu, orang tengok dia kata dia bodoh. Dia tak sedar. Orang lagu tu dia tak sedar. Orang perasan diri dia pandai, dia tak akan sedar kebodohan diri. Orang yang sedar kebodohan diri ialah orang yang pandai ni, ialah orang yang terasa kebodohan diri. Lalu dia menambah-nambahkan kepandaiannya. Tapi kalau orang bodoh, dia rasa dia pandai, dan orang nampak kebodohannya yang nyata. Jaga tu ya. Kita nak tahu kita orang bodoh atau orang pandai, cuba tengok itu. Itu sipir dia. Itu kata ulama tasawuf. Jadi kalau orang tu sedar, kalau orang tu cerdik, dia sedar kebodohan diri. Maka dia akan cari lagi ilmu, menambahkan kecerdikannya. Faham? Dia tak sama dengan orang bodoh. Orang bodoh dia rasa dia pandai. Dan dia rasa dia pandai, akhirnya ternyata kebodohan di mata orang. Dia rasa dia pandai, orang kata hang bodoh. Dia perasan ya, kata dia pandai. Jadi hendaklah kita ada rasa kita ni tak reti. Sebab tu jangan jemu-jemu mengaji. Ada masa pergi ngaji-ngaji. Ni tempat ngaji depan mata. Handphone juga dia cari. Tok guru saya, namanya almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa, Madrasah Rahmaniah, Pondok Sik Kedah. Ni ramai orang kenal. Dia bawa tarekat Syatariah. Dia dulu mengaji Mekah, mengaji dengan Padain. Dia pernah mengaji sekali dengan Tuan Guru Haji Omar Zuhdi almarhum lah. Tuan Guru Haji Omar Zuhdi ni pondok Madrasah Misbah Al-Falah, Banggul Berangan, Baling, Kedah. Mula-mula saya ngaji di situ. Lepas tu ngaji sat dengan Tuan Guru Haji Saleh. Nak cerita Haji Saleh ni, walaupun dia tu ngaji alim dah kat Mekah dengan Padain, dia pernah ngaji dengan Tok Guru Jomo. Bila Tok Guru Jomo mengajar kitab Martabat 7, dia datang pergi ngaji lagi. Ni Tuan Guru Haji Saleh pergi ngaji lagi. Ya Allah. Berapa nak ngaji dah, kalau alim dah Tok Guru dah pondok besar lah.
Itulah dia kata apa? Wara' dan tawadhu' dan khudu'. Ya. Orang yang ahli, sebenar-benar ahli. Orang tanya lah Tok Guru ngaji. Orang panggil aku Tok Guru. Orang kata aku dia tak ti. Itu dia jawapan dia. Kita pula nak ngaji buat apa? Kita tu 14 kali dah aku kata. Mumbul. Sombong. Orang nampak kebodohan kita. Nampak? Cuma kita duduk perasan orang tu bodoh. Padahal orang nampak dia bodoh. Orang nak angkat, Allah nak angkat darjah kita bila kita mengakui kita bodoh. Itu tanda-tanda orang nak angkat kita. Dia jangan jemu menuntut ilmu. Tapi bila kita rasa kita dah pandai, ngaji dah aku dah pandai. Tu tanda-tanda kita tu bodoh dan kita sedang menjahanamkan kehidupan kita. Faham? Tok Guru saya almarhum Tuan Guru Haji Omar. Satu ketika dia dah tua, dia kena stroke sebelah. Ujian dia banyak, pernah kena patu ular. Patu ular kapak kat belakang tangan. Masa dia ni rajin tanam pokok bunga. Tengah-tengah dia duduk apa jaga, dia cabut buku kat pokok bunga. Lepas tu ular kapak. Mokok sangat. Macam penyakit dia. Allah. Kita kenal dengan seorang wali Allah yang terkemuka di Kedah. Tuan-tuan boleh buka Google Tuan Guru Haji Omar Zuhdi Pondok Lanai. Seorang wali Allah yang banyak karamah. Tapi dia kena patu ular. Kena stroke dia. Ujian dia. Bagi siapa dia kendaki oleh Allah jadi baik, naik makam dia darjah, Allah akan kenakan ujian. Sayyidina Abu Bakar pernah kena patu ular. Sayyidina Abu Bakar pernah kena patu ular. Ular tu bertapa dalam gua 1000 tahun. Bisa tak bisa dia cuba bayangkan 1000 tahun dia bertapa. Dia patu tapak kaki Sayyidina Abu Bakar. Tu orang yang Nabi iktiraf. Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan si alam, nescaya imannya lebih tinggi daripada si alam, lebih berat daripada si alam. Dia pun pernah kena berdulau. Sayyidina Abu Bakar. Baik. Jangan pula kita kata dah iman dia tinggi pasal apa? Dia tak mengelak. Dah iman dia tinggi, kenapa ular tu tak mati je? Itu tanda Tuhan kasih dia. Barang siapa dia kehendaki Allah jadi baik, nescaya ditimpakan musibah demi musibah. Faham tu finsipir tu. Jangan dia kata, oh alim apa dia tu selalu kena itu, kena ni, kena itu, kena ini. Sahabat Nabi lagi teruk kena, Nabi pun lagi teruk kena. Tu tanda Tuhan kasih. Faham tu sipir dia. Dia Tok Guru Jumar ni, bila dia dah sakit, dia stroke tak boleh nak mengajar. Bila anak murid dia mengajar, dia naik pergi mengaji. Allah. Anak murid dia mengajar, dia naik pergi mengaji. Dan bila dia dengar anak murid dia mengajar, air mata dia keluar. Ni Tok Guru saya almarhum Tuan Guru Haji Omar Zuhdi. Seorang wali Allah. Ya. Yang terkenal di Kedah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Semoga Allah Taala limpahkan rahmatnya dan kasih sayang pada guru. Amin ya rabbal alamin. Saya cerita ni bukan nak habaqi dengan doa rasa kita dah cukup. Tak apa dah, aku tak mengaji, aku dah kerti dah, jangan. Orang dah sampai peringkat itu lagi pergi mengaji. Guru saya Khalifah Tarikat Syatariah Nun daripada Mahang, duduk kampung Bukit Beretang selama Perak, sebelah dengan Pekan Mahang Kedah. Seminggu sekali dia akan pergi ke Masjid Kulit naik bas. Tiba apa? Pergi mengaji kat masjid. Minggu sekali dia pergi.
Sedangkan dia dah ada karamah masa banjir besar tahun 85. Rumah orang semua tenggelam, rumah dia melampung atas air. Orang dah tak pergi masjid dah, masjid dah okey, tak tenggelam, rumah-rumah tenggelam. Dia jalan atas air di masjid sembahyang masjid. Pasal apa? Pasal dia terlalu menjaga solat jemaah di masjid, sampai banjir lagu tu pun Tuhan jaga dia boleh pergi lagi masjid, jalan atas air. Pasal apa? Hang jaga solat, Tuhan bagi kemuliaan. Dia seorang main masjid. Baru ni saya pergi Muduga Tarekat bersama dengan Mufti Negeri Sembilan. Sembang sikit dengan dia kisah Dr. Mek Islam Maham, dia pun kenal. Mufti Negeri Sembilan baru. Baik ya, kita berhenti itu dulu, insyaAllah kita sambung. Bermula makam yang ketujuh, Al-Khawf. Baca sikit gila. Bermula makam yang ketujuh, Al-Khawf. Bermula hal yang jadi daripadanya, iaitu As-Sakar. As-Sakru. As-Sakru maknanya artinya mabuk. Mabuk ketakutan kepada Allah itu. Dan kecut hati. Ini risau hati dengan azab Allah. Yang mengerasi akan dia oleh Sultanul Hal. Ya, oleh Raja Keadaan. Maknanya hati dia takut dengan Allah. Gerun dengan azab Allah. Bila kita gerun dengan azab Allah, kita tak akan buat dosa. Masalahnya kita gerun tapi kita hentam juga. Kita bukan tak tahu. Tahu tu dosa. Tahu tu yang akan menyebabkan siksaan. Tapi kita buat juga. Pasal apa? Pasal lemah iman. Pasal lemah iman. Maka jangan putus asa dengan rahmat Allah. Minta tolong dengan Allah. Ya Allah, aku nak berhenti dosa tapi aku tak mampu. Tolonglah aku, tolonglah aku. Minta merayu. Mudah-mudahan lepas kita bertaubat, satu hari kita taubat, kita terus mati. Mati dalam taubat. Baik, kita berhenti situ, insyaAllah kita sambung. Kemudian katanya bermula maqam yang ke-8-nya iaitu Ar-Raja. Artinya harap. Yani harap rahmat Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya Fattah ya Razzaq. Iftah lana fathan qariba kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.